Permasalahan kesesakan banduan di penjara-penjara di negara kita agak membimbangkan, di mana 25 daripada 38 keseluruhan penjara di negara ini masih berdepan dengan masalah kesesakan akibat dari jumlah banduan yang melebihi kapasiti. Pada penghujung tahun 2019, dianggarkan jumlah banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara di seluruh negara adalah sebanyak 74,000 orang. Jumlah ini melebihi kapasiti yang boleh ditampung, iaitu 52,850 orang banduan. Keadaan ini telah menimbulkan pelbagai permasalahan seperti perbelanjaan yang berlebihan bagi menampung kos makanan harian banduan yang kian meningkat, masalah kesihatan akibat kesesakan di sel-sel penjara, kekurangan tenaga kerja iaitu warden bagi pengawal serta melatih banduan yang berlebihan ini. Kerajaan harus melipat gandakan usaha bagi menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Pelbagai program yang melibatkan syarikat swasta dan pihak penjara harus dipertingkatkan supaya lebih ramai banduan ini boleh diberi latihan kemahiran dan perindustrian, justru dijadikan pekerja mahir yang boleh menggantikan warga asing yang membanjiri negara kita. Ianya boleh dilakukan selepas banduan-banduan ini keluar dari penjara dan disertakan ke dalam program parol. Harap kerajaan memberi perhatian yang serius dalam mengatasi masalah kesesakan penjara ini dengan segera. Saya ingin tahu apakah rancangan dan tindakan kerajaan mengenai hal ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Minta Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri atau Timbalannya untuk menjawab. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih rakan saya Yang Berhormat Batu Gajah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bagi menangani masalah kesesakan atau kepadatan pengundi di dalam penjara, Jabatan Penjara Malaysia bukan sahaja mengambil pendekatan pembinaan penjara baru, malah memberi beberapa langkah proaktif turut diambil untuk menangani atau mengurangkan masalah tersebut. Di antaranya adalah: pertama, melaksanakan pemindahan banduan dari penjara sesak ke penjara yang kurang sesak. Yang kedua, mempergiatkan pelaksanaan sistem parol, perintah kehadiran wajib dan pusat pemulihan pemasyarakatan yang mana sehingga kini telah melibatkan seramai 59,018 orang yang telah dan sedang menjalani pemulihan di luar penjara. Ketiga, melalui pindaan peraturan-peraturan penjara 2000, program pelepasan banduan secara lesen PBSL bagi banduan yang dihukum penjara kurang dari 1 tahun akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Sejumlah dari sekitar 3,000 banduan di mana hukumannya di bawah 1 tahun layak dipertimbangkan bagi perlepasan banduan secara lesen. Program ini dijangka akan dilaksanakan mulai September tahun 2020. Keempat, meningkatkan keberkesanan pemulihan dan latihan bagi mengurangkan kemasukan semula banduan ke penjara selepas mereka dibebaskan. Kelima, mengubah suai penjara sedia ada bagi meningkatkan kapasiti. Keenam, menjalinkan kerjasama dengan pihak mahkamah dan Jabatan Imigresen Malaysia bagi mempercepatkan proses penghantaran pulang banduan warga asing yang telah selesai menjalani hukuman. Keenam, meneliti keperluan pindaan perundangan berkaitan cadangan penyahjenayahan, kesalahan penyalahgunaan dadah serta dasar pengalihan penyalahgunaan dadah dari hukuman penjara ke program lawatan dan pemulihan selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang-Undang pada 21 Julai 2020. Akta baharu yang dicadangkan akan dikenali sebagai Akta Penyalahgunaan Dadah dan Substans bagi menggantikan Akta
penagih dadah, rawatan dan pemulihan 1983 sedang diperhalusi. Cadangan pindahan ini mempunyai kaitan dengan statistik banduan sabitan di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 berjumlah 4,075 banduan di seluruh penjara di Malaysia, dan akhirnya meneliti kesesuaian alternatif lain kepada hukuman pemenjaraan dan pelaksanaan program pemulihan di luar penjara yang mungkin boleh dilaksanakan di Malaysia seperti tahanan rumah, home detention, perintah koreksional dan perintah pengawasan penjara. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, tiada perancangan pembinaan institusi penjara baru buat masa kini kecuali 2 buah institusi penjara iaitu di Lahad Datu dan 3 kluster dadah yang telah diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri masing-masing pada tahun 2017 dan 2019 bagi tujuan pengkhususan pemulihan berasaskan kesalahan. Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Penjara Malaysia bersama-sama dengan agensi kerajaan yang berkaitan sentiasa komited dan bekerjasama dalam memastikan inisiatif dalam menangani masalah kesesakan di penjara ini dilaksanakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.